pertama kali saya menduduki peperiksaan sains, subjek sains itu saya dapat E ke gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Hai, kembali semula kita ke dalam Bual Sains Podcast Mosti. Saya Muhammad Asaminuddin, hos anda akan bersama dengan panel jemputan kita pada hari ini membincangkan mengenai Anugerah Saintis Muda, Anjuran Mosti. Sebagai pengenalan, Anugerah Saintis Muda merupakan anugerah anjuran Mosti yang telah dianjurkan sejak 1987. Sehingga kini, anugerah ini telah menobatkan pelbagai saintis dari pelbagai bidang. Bermula tahun 2019, Anugerah Saintis Muda telah ditambah baik dengan dipecahkan kepada dua kategori utama iaitu sains hayat dan sains fizikal. Penerima anugerah bagi kedua kategori ini menerima RM10,000 seorang, pelag, sijil dan geran dana pendidikan Mosti sehingga RM1 juta. Geran dana pendidikan ini adalah tertakluk pada terma dan syarat Jawatankuasa Dana Mosti. Pada tahun ini, sekali lagi Anugerah Saintis Muda, negara telah diberi nafas baru dengan penambahbaikan terhadap 5 kategori iaitu biologi, fizik, kimia, perubatan dan kejuruteraan. Untuk makluman juga, hadiah bagi setiap kategori juga telah ditingkat kepada RM20,000 seorang bagi setiap kategori. Dan usaha ini adalah untuk menambah baik lebih ramai saintis muda dalam negara untuk menjadi pertandingan anugerah yang berprestij ini. Seterusnya, izinkan saya memperkenalkan panel khas jemputan kita pada hari ini iaitu penerima Anugerah Saintis Muda Negara tahun 2022 dan penerima Anugerah Saintis Muda Negara tahun 2023. Yang berusaha Dr. Ang Wei Lun dari UKM dan yang berusaha Dr. Tan Kee Yee, dahulunya pensyarah di UM, sekarang merupakan sebuah pendidik di yang akan meneruskan pekerjaan di China. Okey. Ya. Selamat datang dan terima kasih kepada Yang Bersama Doktor kerana sudi hadir dalam sesi podcast kita pada hari ini. Pastinya semua pendengar kita ingin mengenai siapakah kedua-dua penerima anugerah ini dan tajuk pendidikan mereka yang membolehkan mereka dinobatkan sebagai penerima Anugerah Saintis Muda tahun 2022 dan 2023. Tanpa melengahkan masa, saya mohon Yang Bersama Doktor untuk memberikan sedikit penerangan mengenai latar diri dan latar belakang Yang Bersama Doktor serta pendidikan yang dijalankan bagi Anugerah Saintis Muda Negara tahun 2022 dan 2023. Kita terlebih dahulu saya mempersilakan Dr. Ang Wei Lun untuk memberikan sedikit pengenalan diri dan kajian telah menobatkan beliau sebagai penerima Anugerah Saintis Muda tahun 2022. Silakan Dr. Terima kasih Encik Muaz. Salam sejahtera dan selamat pagi. Nama saya Ang Wei Lun. Saya berasal dari Serdang, Kedah, sebuah pekan di selatan Kedah. Saya merupakan graduan sarjana muda kejuruteraan kimia dan proses dari Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM pada tahun 2012. Seterusnya saya menyambung Dr. Falsafah dalam bidang yang sama di UKM juga sehingga 2016 dan seterusnya saya berkhidmat sebagai pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses bermula tahun 2017. Sepanjang tempoh perkhidmatan saya di UKM, saya meneruskan penyelidikan dalam bidang yang berkaitan dengan pengurusan dan rawatan air dan air sisa melalui pembangunan teknologi dan bahan nano. Bagi saya, rawatan air bukan setakat menyingkirkan bahan pencemar yang berbahaya, tetapi juga membolehkan air yang terawat diguna semula, mengurangkan persaingan permintaan terhadap bekalan air baik, terutamanya dari kilang ataupun industri, memandangkan kita menghadapi dengan masalah kekurangan air kebelakangan ini. Selain itu, air sisa juga terdapat bahan pencemar yang boleh ditukarkan kepada bahan yang berguna, contohnya nutrien. Dan projek penyelidikan yang saya laporkan untuk Anugerah Saintis Muda ini adalah penggunaan teknologi penapisan membran untuk memulihkan nutrien dan efluen kilang minyak kelapa sawit. Okey, terima kasih Yang Bersama Doktor. Dan seterusnya untuk penerima Anugerah Saintis Muda Negara tahun 2023, Dr. Tan Kee Yee. Silakan Doktor. Okey, terima kasih atas pengenalan Encik Muaz. Okey, saya Kee Yee. Boleh call saya Kee Yee. Saya dari Bukit Mertajam Pulau Pinang dan saya meneruskan pengajian saya siswaza dekat UKM. Actually saya alumni UKM dalam bidang biokimia dan seterusnya saya meneruskan pengajian pasca siswaza direct PhD dekat Universiti Malaya dalam bidang toksinologi.
dan terutamanya dalam bisa ular. Ya, bila orang kata ular tu memang terkejut. Okay, then selepas beberapa tahun dalam bidang tersebut, skop-skop yang pengajian saya ataupun kajian saya pun meluas dari segi proteomics kepada transcriptomics dan juga farmakologi. Yang ini melibatkan penilaian komposisi ular yang berbisa, kerana setiap jenis ular berbisa tu dia berlainan komposisinya, dan juga kita hendaklah menilai keberkesanan antibisa ular dalam merawat pesakit-sakit dan juga keberkesanan dalam menetralkan toksin-toksin berikut. So, kajian saya merangkumi skop-skop yang berbeza berkenaan toksinologi bisa ular, dan juga projek saya yang memenangi yang menjadi penerima saintis muda negara pun yang satu skop yang sangat luas yang saya tak dapat cakap dengan lebih mendalam, takut nanti yang pendengar-pendengar tu pun confused. Secara keseluruhannya dia berkenaan dengan bisa ular yang dengan penemuannya harapnya untuk mendalami ilmu pengetahuan komposisi ular. Melalui penemuan tersebut saya boleh menghasilkan satu antibisa ular yang lebih berkesan dan juga membangunkan diagnostik kaedah diagnostik yang lebih cepat, lebih tepat untuk mempermudahkan diagnostik kes-kes pembisahan ular. Ya. Okay. Terima kasih doktor. Ya. Okey. Manakala dua-dua skop penyidik kita ni berbeza. Satu dia lebih pada biologi lah. Dr. Tan merupakan toksikologi untuk venom ular ataupun bisa ular. Manakala Dr. Ang Wilun pula berkaitan dengan membran dan teknologi air lah, penapisan air. Jadi untuk kedua-dua dia fokus pada biologi. Ni pemahaman saya lah biologi. Tapi macam mana doktor boleh fokus? Satu doktor fokus pada teknologi air, satu lagi fokus pada bisa ular. Sedangkan bisa ular tu macam Malaysia ni kita tahu kita lah negara Asia di penjuru Asia, di Southeast Asia lah ataupun peninsula, di mana Malaysia ni kita kata ular tu bukanlah dominan sangat dia punya skop dia. Tapi kalau air ni je satu yang dominan sebabkan kita ni negara dikelilingi air umpama satu pulau juga. Dan kita pun air ni satu isu besar sebab dia perkara yang cakap kita perlukan harian air ni. Kita perlukan seharian dan komposisi tubuh kita pun 70% adalah air. Roughly lah. Jadi boleh tak Dr. Ang dan Dr. Tan menceritakan kenapa fokus doktor satu pada bisa ular yang bukan satu dominan untuk Malaysia, dan Dr. Ang fokus pada teknologi membran air yang dia ni air ni kita faham banyak hari ni ada kowe apa semua penapis air. Tapi ada membezakan teknologi membran ni dengan penapis biasa ni, apa beza dia? Kenapa doktor berdua pilih bidang masing-masing ni, fokus nak bidang yang ini? Silakan doktor. Okay, so saya masih ingat semasa saya masih kecil, semasa saya berada di sekolah rendah dan sekolah menengah, saya selalu membantu datuk saya untuk menyiram pokok bunga dan sayur-sayuran yang kita tanam dekat tanah lapang. Dan sumber air yang kami gunakan adalah sumber air dari sungai, satu sungai kecil yang berdekatan dengan rumah kami. Dan sungai juga jadi tempat permainan saya dengan adik-adik saya, dengan budak-budak kampung yang berhampiran. Tetapi disebabkan oleh pembangunan di kawasan bukit yang berdekatan, sungai itu sebenarnya kering. Dan kami kehilangan sumber air untuk pokok bunga, sayur-sayuran, dan juga kehilangan tempat permainan. So itu satu memory yang saya masih ingat lagi. So jadi daripada insiden ini saya mengindari betapa pentingnya untuk kita melindungi alam sekitar bagi memastikan keberlangsungan sumber air. Dan dari sini juga bermulanya minat saya untuk terlibat dalam kerjaya yang membolehkan saya membina keupayaan bagi mengatasi masalah kekangan air. Okey. Untuk doktor pula berkaitan dengan ular, satu yang bukanlah common ataupun dominan dekat Malaysia ni. Ya. Yang faktor utama saya terlibat dalam kajian-kajian bisa ular ni adalah satu macam coincidence. Okay, sejak kecil saya sangat minat tentang biologi dan juga ular. Tapi saya takut ular. Saya minat kenapa ular tu berbisa.
Okey. Okay, then keinginan saya untuk mengetahui macam mana dia misteri biologi sistem tu dan juga mekanisme yang berlaku di sebaliknya tu mendorong saya untuk menjadi satu penyelidik. Saya nak tahu lebih banyak tentang macam mana toksin interact dengan tubuh badan untuk menghasilkan isu ketoksikan. So selepas saya tamat pengajian dalam bidang biokimia, then it so happen that saya pergi ke Universiti Malaya untuk meneruskan pasal siswa dan saya mendapati satu profesor atau satu group yang memang menarik perhatian saya tu dalam bidang toksinologi dan yang merupakan satu group yang memang aktif dalam bidang toksinologi bukan saja di Malaysia tetapi dalam serantau ni. So, then saya membuat keputusan lah untuk meneruskan pengajian saya dan sampai hari inilah saya terlibat dalam kajian-kajian bidang toksinologi ini walaupun nampaknya memang bidang dia tak begitu popular tetapi ia memang penting kerana dari segi toksinologi tiada orang yang dia dikira sebagai bidang-bidang terabai di dunia bukan saja di serantau ini. Kerana kebanyakan pembisahan ular yang melibatkan masyarakat yang ataupun golongan yang terdiri daripada golongan pertanian yang berpendapatan rendah. Oleh itu, banyak negara menghadapi masalah untuk memberi rawatan yang secukupnya untuk mangsa-mangsa tersebut. Yang itulah faktor-faktor saya untuk meneruskan pengajian ataupun kajian dalam bidang toksinologi. Okey. So saya boleh consider tak yang tadi tim pensyarah tadi tu, penyidik ni adalah menjadi idola doktor untuk meneruskan pengajian daripada biokimia kepada toksikologi. Boleh consider macam tu ke? Ada tak nama yang macam kita boleh sebutkan yang menjadi pendorong, penguat semangat untuk fokus pada bidang toksikologi ni? Ya. Saya boleh huraikan yang orang yang terpenting tu idola saya tu Profesor Dr. Tan Yek Hong. Dia merupakan ex-supervisor saya. Pada masa kini dia masih lagi honorary professor di Universiti Malaya. Okay. Yang memang kegigihan dan juga dia punya dedikasi tu memang menginspirasikan saya. Dia sejak 1970-an tu dia sudah melibatkan sendiri daripada bidang tersebut dan dia menghasilkan banyak bakat generasi muda dalam bidang toksinologi yang setengah tu sudah menjadi penyelidik dekat luar negara. So yang inilah satu faktor utama dia menjadi idola saya dan Prof Tan juga membuktikan bahawa kegigihan dan ketekunan itu akan membawa perubahan yang signifikan terutamanya dalam bidang penyelidikan dan juga penghasilan bakat-bakat kerana semasa dia ada mengilia saya dia sudah bersara. Okey. Dia teruskan dia punya perkhidmatan dengan universiti. Okey, baik. Untuk Dr. Ang, your idol ataupun idola, kalau kata untuk fokus, sebab tadi cerita memori kecil, dapatkan ada sungai, tempat bermain dan sebagainya. Jadi bila dah besar ni rasa fokus air tu. So bila macam mana doktor boleh full fokus? Adakah sekadar sebabkan memori yang maksud bukan sekadar lah. Tapi maksudnya memori kecil tu bermain dengan nak cakap sumber air dan masa kepentingannya tu menjadi faktor pendorong terkuat ataupun memang ada idola lain yang memfokus doktor kepada bidang ni? Okay, so cerita ini bermula semasa saya dah habis pengajian sarjana muda di UKM. Lepas tu mentor ataupun yang jadi tokoh yang memberi inspirasi saya untuk teruskan dalam bidang pengajian ni adalah Profesor Dato' Insinyur Dr. Abdul Wahab Muhammad. Dia bukan setakat mentor Dr. Falsafah dan kerja saya, tapi sebab dia ada projek yang berkaitan dengan pengurusan dan rawatan air. So, jadi saya rasa ini selari dengan minat saya. Jadi saya menyambung Dr. Falsafah saya dengan Profesor Dato' Insinyur Dr. Abdul Wahab Muhammad ni, dan beliau bukan saja merupakan model peranan saya juga agak suka ataupun selesa dengan sifat kepimpinan dan pementoran dia, di mana beliau selalu memberikan ruang dan fleksibiliti kepada saya untuk mencuba dan menerokai bidang penyelidikan yang saya berminat. Walaupun projek dah ada, topik dah ada, tapi dia memberi saya sedikit ruang untuk cuba benda-benda yang saya berminat. Dan selain itu, beliau juga memberikan sokongan kepada saya untuk belajar dan menguasai kemahiran baharu dan memberikan dorongan dan motivasi kepada saya untuk menyahut cabaran yang baharu. Terutama bila saya mulakan kerja sebagai seorang pensyarah di UKM. Beliau merupakan profesor di UKM juga. Telah bersara.
Sokongan dan dorongan beliau bukan setakat memotivasikan saya untuk terus mencapai kecemerlangan, tetapi juga membantu mempengaruhi sifat kepimpinan dan pementoran saya. Sekarang saya pun mengira pelajar PhD, master dengan pelajar prasiswada, dan memang saya menggunakan teknik pementoran yang saya belajar daripada mentor saya. Okey. Baik. Okey, untuk doktor kalau by record ini sebabkan manakan saya jugalah urusia untuk Anugerah Saintis Muda Negara. By record saya ikutlah memori saya. Dr. Ang telah apply untuk Anugerah Saintis Muda ni bukan dalam 2 kali. Kalau ikut by record yang memori saya lah. Sebelum akhirnya dinobatkan sebagai penerima anugerah, Dr. Tan 3 ke 4 kali juga sebelum dianugerahkanlah sebagai penerima Anugerah Saintis Muda Negara lah. Jadi macam mana doktor daripada start doktor hantar pencalonan tu untuk bos doktor lah, kedua doktor hantar pencalonan tu, kemudian doktor rasa anugerah saya punya kajian inilah memberi impak yang paling besar kepada masyarakat yang memboleh saya menobatkan diri saya sebagai penerima anugerah ni. Jadi doktor rasa macam dia punya evolve ataupun evolusi kajian doktor tu sampaikan macam ialah macam doktor cakap, Dr. Tan mention tadi, toksinologi ni adalah satu bidang yang minoriti, tak ramai orang fokus pada bidang tu. Jadi sumbangan ni bila kita buat kajian bila bidang minoriti ni, kita nak fight untuk geran, kita nak fight untuk apa-apa bentuk pendanaan ni, sangatlah orang cakap tak apa-apa nak signifikan lah bahasa mudah dia, sebabkan orang tak nampak kepentingan dia. Tapi bila nampak bila achievement apa semua tu, jadi perlukan something yang orang cakap triggered, menjadikan dia satu yang orang nampak, oh ini perlu, ini penting. Itu soalan saya untuk Dr. Tan lah. Manakala untuk Dr. Ang, kajian doktor fokus teknologi air tu apa sebabkan air ni banyak orang buat kajian pasal membrane ni, dia satu kajian yang besar dan menyeluruh lah, macam ramai orang buat dan banyak publication pun, kalau baca pun banyak berkaitan dengan teknologi air. Apa yang membolehkan doktor untuk merasakan kajian doktor ni yang sesuai untuk dinobatkan atau dihantar untuk pencalonan sebagai Anugerah Saintis Muda Negara? Silakan doktor. Okey, terima kasih atas soalan Encik Muaz. So, faktor utama yang saya rasa saya boleh macam mendapatkan untuk anugerah ini adalah kerana saya rasa seperti tadi yang ulaskan, yang bidang ni memang terabai. Ya, bukan saja di Malaysia dan juga di dunia, serantau dunia. Oleh itu saya rasa selepas beberapa tahun saya menjadi senior lecturer dekat Universiti Malaya dan menerbitkan banyak journals tu, saya rasa selain daripada terbitan-terbitan yang saya hasilkan, saya perlu membuat sedikit perubahan kepada keadaan yang sedia ada, kerana jika melalui terbitan tu kebanyakan masyarakat tu dia langsung tak tahu tentang sains-sains di sebaliknya. Cuma penyelidik yang lebih berminat tentang terbitan yang kami hasilkan. Oleh itu saya membuat keputusan untuk mengumpulkan terbitan-terbitan yang saya ada dan juga dalam beberapa tahun ini, dan saya mendapati yang boleh menjadi satu macam story yang saya berminat untuk banyak orang. That's why saya buat compilation, dan the only anugerah dekat Malaysia tu anugerah yang saintis yang saya rasa saya perlu make a try. Nah, this is why saya hendak di kali ketiga tu saya dapat anugerah ni. Dan juga tentang soalan yang tadi tu, kenapa dia penting, kerana saya rasa sesetengah kajian tu memang dia tidak bernilai dari segi ekonomi, tapi dia bernilai dari segi kemanusiaan. Ya, terutama dalam bidang toksinologi. Ya, you boleh dapati tawaran minat kerana dia tak ada commercial value. Tapi bila you mendalami bidang ni, you akan tahu commercial tu, value tu ada, tetapi dia indirect. Dia secara tidak langsung, kerana jika seseorang petani itu dia digigit, dia tak boleh bekerja selama 2 bulan. Iaitu kerugian dari segi social ekonomi itu ada. Tapi tak boleh dinilai. Oleh itu ini public health problem dari segi impact tu kena lebih diperluaskan dan juga diberitahu kepada masyarakat. Okey. Doktor, untuk
kaitan dengan ni sebab hari ni pun minta maaf hari ni pun sebab kalau teknologi air tu banyak penapis-penapis air. So bila kajian doktor ni dia berfokus kepada ada involvement nutrient intake dan sebagainya tu. Jadi apa yang membuatkan jadi kajian doktor ni betul-betul jadi signifikan untuk dipilih doktor rasa kajian doktor ni? So saya rasa Malaysia ni sebenarnya dikurniakan dengan banyak sumber air. Kita ada banyak hujan, ada banyak sungai. Tapi kalau kita tengok data yang dikongsikan dalam surat khabar, rata-rata rakyat Malaysia menggunakan lebih banyak air berbanding daripada apa yang kita sepatutnya kalau berbanding dengan negara lain. Jadi saya rasa terdapat pembajaran air dan pada masa yang sama juga kita dibelengui dengan masalah kekurangan air. Terutamanya bila ada musim kemarau beberapa tahun yang lepas. Sebab saya tinggal di Selangor, so saya ada beberapa kali tiada air di bilik air. Lepas tu dia memang menyusahkan kehidupan harian. Jadi saya rasa memang di sini ada masalah yang kita patut hadapi sebab kita ada banyak sumber air. Lepas tu kita masih ada masalah kekurangan air. Jadi salah satu faktor dia adalah sifat ataupun habitat kita macam kita menggunakan air. Itu saya rasa kita kena perbaiki. Dan lagi satu ada dari segi industri ataupun kilang-kilang, sebenarnya mereka juga menggunakan banyak sumber air. Dan sumber air mereka mungkin berasal daripada air pipe. Sebenarnya mereka juga menghasilkan sejumlah besar air sisa. Air sisa ni walaupun dia mengandungi bahan pencemar, tetapi kalau kita berjaya menyingkirkan ataupun mengeluarkan bahan pencemar itu, air yang terawat ni sebenarnya boleh digunakan semula dalam kilang dan industri juga. Jadi dia akan mengurangkan persaingan permintaan bekalan air dari kilang industri berbanding dengan yang pengguna biasa macam rakyat biasa kita. Jadi saya rasa yang kajian saya ini sebenarnya memberikan satu pendekatan ataupun alternatif pada industri untuk melihat semula bagaimanakah pengurusan air sisa, pengurusan dan rawatan air sisa ini boleh diperbaiki. Dan saya faham juga faktor utama kita ada banyak jenis teknik penapisan, rawatan air sisa semua itu. Tetapi kenapa di Malaysia masih tidak popular, tidak diaplikasikan di kilang ataupun industri untuk memulihkan semula air yang terawat itu. Salah satunya isu adalah kos. So kos perawatan itu agak tinggi berbanding dengan kos air yang mereka dapat itu. Sebab kita tahu tarif air di Malaysia ni sebenarnya agak rendah. Dan saya faham juga kerajaan ada inisiatif untuk cuba menaikkan tarif air ni. Bukan nak membebankan rakyat, tapi sebenarnya untuk menyimpangkan keadaan ini. Cuma itu faktor ekonomi ini merupakan satu faktor utama yang menyebabkan susahnya industri untuk menggunakan teknologi yang kita agak bangunkan. Dan sebab itu saya rasa projek ini agak penting dan signifikan kerana dia memberikan satu alternatif kepada industri untuk melihat semula bagaimanakah air sisa boleh diuruskan dalam kilang mereka. Okey. Jadi untuk kajian doktor tadi, sebab kajian ni teknologi ni selalu berubah. Hari ni ada iPhone 15 dah. Mungkin dah 2-3 bulan lagi dah ada iPhone 15 ke Pro ke dan sebagainya. Kita inilah banyaklah version-version dia. Jadi untuk satu kajian dan teknologi yang selalu berubah dan kerap berkembang ni, untuk kajian venom doktor, toksikologi, adakah dia akan kerap berubah? Adakah bisa ular tu akan bertambah? Orang cakap kalau kita panggil dia punya term dia saya tak ingat, tapi kalau kata term yang ni kadar kematian. Kematian tu kalau kata contoh hari ni doktor dah develop anti-venom ataupun bahasa Melayu dia antibisa ular lah. Antibisa ular. Jadi adakah dengan perkembangan teknologi ni, kalau kata doktor mention tadi, kalau kata upon kena seterusnya bila dah kena sengat dengan ular ataupun dah kena patuk dengan ular 2 bulan dia tak boleh ni dan akan berlaku gangguan saraf dan sebagainya. Adakah dengan development of evolve teknologi berkembang ni, doktor boleh create satu anti-venom ataupun anti-bisa yang kena patuk ular dalam tempoh 24 jam, kita bagi dapat anti-venom, badan kita boleh counter balik dengan protein dan sebagainya. Ni dalam tempoh mungkin dalam 2 minggu, 3 minggu, dia boleh pulih dan boleh bekerja macam biasa. Adakah itu berkemungkinan boleh berlaku? Okey. Ya, terima kasih atas soalan Encik Muaz. So, berkenaan dengan soalan ni ada banyak
dalam bidang toksinologi itu memang kompleks kerana dia bukan saja berkenaan dengan ilmu pengetahuan tetapi juga willingness of the industry untuk merealiskan dia, macam untuk merealisasikan teknologi tersebut seperti tadi yang dihuraikan oleh Dr. Ang. Dalam bidang toksinologi, dia juga bergantung kepada bidang teknologi pada masa sekarang dan ia memang membantu dari segi penyelidikan untuk mengetahui dengan lebih mendalam berkenaan dengan komposisi ular. Sebagai contohnya, komposisi ular sangat kompleks. Dia mempunyai beratus-ratus protein dekat dalam yang bertoksik dan akan menjejaskan tubuh badan kita. Dengan menggunakan proteomics, iaitu teknologi yang baru, you boleh dapat membuat penilaian dengan lebih menyeluruh ataupun dengan lebih cepat pada masa yang sangat singkat, iaitu kebaikan teknologi kepada bidang penyelidikan. Akan tetapi what's next? Jika kami mendapat ilmu pengetahuan atau penemuan yang ni, kita kena membuat antibisa ular yang lebih berkesan. Pada masa yang sama, kita hendak membangunkan keadaan diagnostik yang lebih cepat dan tepat. Akan tetapi kerana ketiadaan industri tu yang hendak bagikan macam pelaburan bagi masa singkat dalam masa yang lebih panjang, mereka lebih kepada menggunakan teknologi yang lama. Okey. Ya, so jadi ketidakseimbangan antara industri dan juga penyelidikan tu akan juga menyebabkan sedikit masalah. Akan tetapi saya punya kajian tu matlamatnya adalah menghasilkan satu jenis antibisa ular yang boleh digunakan dalam rantau ini. Sebagai contohnya, satu antibisa, sekarang banyak jenis bisa ular kan. Kami kena ada rawatan bagi setiap jenis ular tersebut. Okay. So produk tu mungkin 3-6 ataupun banyak jenis bergantung kepada jenis ular yang memberikan gigitan. Akan tetapi yang antibisa ular yang saya nak membangunkan ini, dia satu jenis, tapi dia boleh digunakan untuk gigitan bisa-bisa ular tu dekat rantau ni, dekat Asia Tenggara. Itu mengurangkan kos pembangunan. Pada masa yang sama, you akan meluaskan, meningkatkan penghasilan dengan lebih berkesan dan juga meluaskan penaburan antibisa ular tersebut. Kerana kadang-kadang penyimpanan tu satu proses yang sangat mencabar kerana protein kan, antibody yang dia hasilkan tu dia tak berapa stable. Okay. Baik. Okey, untuk Dr. Ang pula, berkaitan sama juga, teknologi semakin berkembang. Macam Dr. mention tadi, dekat industri bila air sisa tu terlalu banyak. Air sisa tu lebih banyak daripada taburan hujan ataupun kalau kata yang satu kajian saya baca mengenai water footprint. Jejak air. Selama ni kita dengar kita jejak air. Kandungan air bawah tanah, air permukaan dan air hujan. Tiga air satu lagi air sisa. So tiga jenis air berbeza. Jadi untuk doktor, bila doktor tengok perkembangan ni macam mana kalau kata dia sudut penyelidikan yang ada dekat Malaysia ni boleh bantu industri supaya contoh kalau kata industri tu pakai air sisa dia tu ataupun effluent dia tu mungkin tinggi kadar amonia dia ke, kadar COD critical oxygen demand dia ke ataupun kadar oxygen demand tu ataupun suhu panas. Jadi kadar dia retention full dan boleh tunggu. Tapi bila benda-benda tu ada tak satu teknologi yang boleh betul-betul boleh simplify the process yang macam pastikan kalau keluar ni je ada detection ataupun ada satu sensor yang boleh keluar pastikan air ni mencapai tahap standard air quality air negara lah. Maksudnya dia keluar tu je air quality tu kita nak minta quality air level 1 2 tu agak mustahil lah. Jadi tapi yang boleh ke environment ataupun alam sekitar boleh terima kualiti air tu bila dia lepas sampai dia kena kilang. Ada tak satu method atau teknologi yang dia pakai satu penapis ni kat kilang A, kilang B boleh pakai time bersama. Macam mana tadi Venom macam Dr. Tan mention, satu anti venom ataupun anti bisa untuk terpakai untuk semua. Adakah boleh dengan masa-masa ni ataupun sebabkan influence ni berbeza-beza, kandungan berbeza-beza jadi agak sukar untuk develop teknologi macam tu? Ya, betul. Sebab air sisa tu dia mengandungi pelbagai jenis bahan pencemar, bahan organik
Jadi memang tiada satu teknologi yang khas yang boleh merawat semua jenis air sisa. Jadi kalau kita tengok pada teknologi yang diaplikasikan dalam rawatan air sisa, memang ada pelbagai jenis teknologi yang mengikut proses dia. Mungkin proses biological yang akan bermula di permulaan, lepas itu diikuti dengan teknologi membran, teknologi pembasmian kuman, semua yang tu. So setiap jenis teknologi ni mempunyai peranan masing-masing untuk menyingkirkan ataupun target bahan pencemar ataupun bahan-bahan impurities yang ada dalam air sisa tu. Jadi memang kita tiada satu teknologi yang boleh merawat segala jenis air sisa, tapi saya berpendapat bahawa penyelidikan ni sebenarnya bersifat dinamik dan bertujuan untuk mencari penyelesaian kepada masalah yang kita hadapi sekarang. Memang kita nak bangunkan satu teknologi yang boleh merawat segala jenis bahan pencemar. Tapi saya rasa kita masih berada di peringkat awal seperti yang penyelidikan yang saya buat, walaupun saya bermula dengan teknologi membran, tapi saya juga melibatkan sintesis dan memasukkan bahan nano dalam membran, dan juga saya gabungkan proses membran ni dengan proses lain yang kita panggil oksidaan. So saya cuba gabungkan beberapa jenis teknologi dalam satu proses yang compact. So memang hala tuju saya nak target beberapa jenis bahan pencemar yang biasanya kita kena asing-asing, kita kena merawat secara asing-asing. Tapi saya cuba gabungkan dan supaya proses yang lebih compact ni dia boleh menyingkirkan beberapa jenis bahan pencemar, dan ini akan menyumbang kepada rawatan air sisa itu akan jadi lebih simple, lebih ringkas, dan tidak mengambil ruang yang besar macam yang sekarang punya proses. Jadi saya setuju bahawa yang bidang ni memang selalu berevolusi, dan penyelidik yang terlibat dalam bidang rawatan pembangunan teknologi rawatan air sisa ni memang sentiasa cuba fikirkan apakah langkah ataupun langkah inovasi yang mereka boleh ambil untuk menangani masalah ini, dan pendekatan yang saya ambil adalah saya masukkan bahan nano, saya sintesis membran yang baru dan saya gabungkan dengan proses lain dalam satu proses. Jadi itulah perkembangan penyelidikan yang saya ambil sekarang. Doktor, just of curiosity lah. Sekiranya Malaysia ni ada masalah air, macam sekarang ni lah, bila kemarau berpanjangan apa semua, cuaca panas berpanjangan ni, ada tak possibility di mana kita ambil air laut, kita proses, kan dah ada proses sekarang ni untuk desalination air semua sekarang ni. Tapi proses sama juga kalau kita ambil air laut tu, sebab kita badan air tak ada masalah, tapi kita ambil air laut tu gunakan teknologi doktor, masukkan nano dan sebagainya, boleh gunakan seharian. Ataupun satu lagi yang ni, air dah tercemar dekat contoh Sungai Kelang, Sungai Kim Kim yang ada isu yang lepas. Ambil sampel air tu dalam satu environment terkawal atau satu kolam, doktor kumpulkan, letakkan teknologi nano yang doktor develop atau membrane doktor develop tu, dia boleh keluar kata air kualiti 5, 6, doktor boleh keluar jadi kualiti 3. Adakah benda tu boleh berlaku di masa akan datang? Saya rasa sekarang pun boleh terima, kita boleh gunakan teknologi yang sedia ada untuk mendapatkan air bersih daripada air laut ataupun air yang tercemar dari sungai. Cuma masalahnya isu dia cost. So kita memang perlukan dia cost dari segi teknologi itu dan cost dari segi operasi. Contohnya nak menyingkirkan garam daripada air laut, dia menggunakan tenaga yang tinggi. Kalau kita gunakan teknologi penapisan membran, memang boleh buat. Seperti yang Singapura dah buat, mereka dah ada beberapa loji penyiagaraman air laut. Tapi sebab tarif air di Singapura tu tinggi kan, so mereka boleh cover dia punya operasi cost. Tapi di Malaysia dari segi ekonomi tu tidak begitu sesuai. Okey, untuk Dr. Tan tak? Sebabkan venom ni berbentuk protein. Adakah boleh kita sintesiskan protein tu menjadi protein untuk tubuh badan manusia ni ambil untuk enhance setengah sel ke, ataupun menjadi satu makanan macam makanan suplemen? Kalau kata ni out of curiosity lah, kalau kata adakah benda tu boleh berlaku? Kalau kata sebabkan kita hari ni kan sesungguhnya ada probiotik, ada probiotik prebiotik untuk bagi ketahanan badan kita, dan protein ni pula adalah sumber untuk tumbuh saran dan sebagainya. Adakah orang cakap daripada protein based venom tu
Memang doktor dia, kaji sekarang ni, boleh tak jadi satu bentuk suplemen kalau kata kita boleh extract dia punya benda tu. Ni out of curiosity. Mungkin benda boleh berlaku, mungkin tak boleh berlaku lah. Okay. So sebelum saya answer your question ni, sebenarnya bisa ular tu terdiri daripada kebanyakan protein. Yang semuanya untuk tujuan perburuan atau pertahanan dan juga penghadaman bagi ular bisa. Okay. Oleh itu semua komponen-komponen yang dekat protein tu dalam bisa ular tu memang dari segi ketoksikannya ada. Okay. Cuma berbeza-beza. Okay. Okay. Bolehkah kami minum ataupun makan bisa ular? Boleh. Kerana itu bisa ular cuma boleh masuk ke tubuh badan kita melalui gigitan ataupun pembukaan luka. Okay. Kalau you makan dia dan tiada luka dekat sistem penghadaman tu, tak ada masalah. Dia tak akan masuk. Dia akan treat it as a normal protein. Tapi kalau guna bisa ular sebagai makanan, iaitu memang membazir. Kerana bisa ular tu lebih mahal daripada emas. Okay. Dan ular tu dia punya rampasan amat kurang bagi bisa ular ni kerana dia ular tu kecil. Biasa bisa ular tu kurang kerana saiz ular berbisa kecil. Saja boleh menentukan pemburuan, taktik pemburuan untuk mematikan mangsa tu. Okay. Ya. Okay. Just untuk fun fact untuk saya sendirilah dan untuk pendengar juga. Kalau kata doktor boleh ceritakan berapa jenis ular berbisa yang ada dekat Malaysia? Kalau kata seingat doktor lah ni, dan juga berapa jumlah ular secara total yang ada dekat Malaysia, spesies lah kita yang mana yang ada dalam rekod lah, based on rekod doktor. Okay, bagi dekat rantau ni lah, Southeast Asia, kami ada beratus-ratus jenis ular berbisa. Dalam beratus-ratusan ini, cuma lebih kurang 2-30% tu berbisa. Okay. Ya, yang memang berbisa dan akan menyebabkan masalah pembisaan ular tu cuma around 20-40. Ya, Okay. tapi kebanyakan tu terdiri daripada macam golongan-golongan tertentu. Sebagai contohnya ular tedung, dia we call it cobra kan. Cobra tu ada banyak jenis. Ada dalam rantau ni Asia Tenggara tu ada 7 jenis. Okay. Setiap tu spesies yang lain. Oleh itu setiap spesies tu mempunyai komposisi ular bisa yang berbeza. Okay. Oleh itu rawatan yang dibagi juga berbeza. Yang itu challenge-nya. Dan kalau nak buat anti bisa ular untuk setiap jenis ni, kos tu tinggi dan juga mangsa tu tak banyak. Okay. Kalau nak proses penghasilan antibody untuk rawatan tersebut adalah seperti imunisasi pasif. Maksudnya, you tak boleh jadikan venom tu sebagai vaksin. Okay. Kerana kami punya badan tu tak akan menghasilkan antibody yang mencukupi untuk menentang toksin dalam kes pembisaan ular. Okay. Okay. Dengar tadi, kalau kata biasa Dr. Tan, yang kalau spesies yang paling bahaya adalah kobra lah. Kalau kata kita biasa dengar king cobra dan sebagainya. Jadi kalau kata untuk Dr. Ang pula, ini trivia question jugalah. Okay. So kalau kata industri teknologi air ni, bahan cemar apa yang paling bahaya untuk tubuh badan manusia? Adakah merkuri ke? Ataupun cukup sekadar bakteria biasa, normal biasa yang kalau kata kita tak tapis je, sebab kita ambil dan consume ataupun kita minum dan sebagainya tu yang membahayakan. So based on track record, based on kajian doktor, bahan cemar apa yang paling bahaya kalau kata manusia tu ingest directly ke dalam tubuh badan? Saya rasa agak susah untuk saya kategorikan berdasarkan betapa bahayanya setiap jenis bahan pencemar itu. Tapi rata-rata setiap jenis bahan pencemar yang wujud dalam air itu dia berbahaya pada manusia. Okay. Contohnya kalau bakteria, kalau kita makan ataupun minum air sungai yang tercemar, so kita akan dapat diarrhea dan ada sesetengah jenis bakteria ataupun virus yang akan menyebabkan kita kematian juga. Okay. Okay, so itu dari segi biologika. Kalau dari segi kimia, bahan kimia, ada banyak juga tadi Encik ada sebut pasal mercury, itu lebih kepada logam berat, dan juga bahan kimia yang lain seperti yang kita sedar sekarang ni mereka ada
ada banyak kajian yang berkaitan dengan kewujudan bahan pencemar, kita panggil persistent organic contaminants, yang di mana bahan pencemar ni dia wujud dalam kuantiti yang sangat sikit. Okey. Dan dia berasal daripada sumber dia mungkin farmasetika, ubat-ubat ataupun industri yang berkaitan dengan terutama perubatan. So bila kita buang ubat dalam sungai ke ataupun dalam sinki ke, so ubat-ubat ni dia akan masuk ke dalam ekosistem kita. Okey. Dan sekiranya kita termakan ataupun terminum air yang tercemar dengan bahan-bahan pencemar ni, walaupun setakat ni kita tak ada kajian yang boleh katakan bahan pencemar ni dia akan mendatangkan kesan kepada manusia. Okey. Ada kajian yang katakan dia akan menyebabkan penyakit kanser semua yang tu. Okey. Tapi masih tengah banyak kajian tengah buat cuba nak dapatkan satu kesimpulan. So itu juga satu jenis bahan pencemar yang bukan muncul sebab kita sekarang semakin canggih kan, kita ada banyak jenis ubat, banyak jenis bahan-bahan sintetik, bahan kimia yang sebelum itu tak ada. So kesan dia kita tak pasti, tapi kita sanksi dia akan mendatangkan kesan kepada kesihatan manusia. Okey. Dan bahan organik yang lain contohnya macam solvent, pelarut ataupun tekstil industri yang pewarna semua itu pun akan mendatangkan kesan kepada kesihatan manusia. Mungkin kesan dia bukan serta-merta, tapi dia dari segi mungkin dari segi tempoh yang panjang kita mungkin akan dapat kanser ke ataupun penyakit yang kita tak dapat nak pastikan sumber dia sama ada dia berasal daripada bahan pencemar itu. Tapi memang ada kajian yang menunjukkan ada kecenderungan bahan-bahan pencemar ini akan menyebabkan penyakit. Okey, dengar. Buang ubat dalam longkang, buang ubat dalam sinki, punca kanser kepada anda. Okey, seterusnya, sebabkan kita tengok berdasarkan sebab bidang sains ataupun kalau kata KPM panggil bidang STEM lah. Jadi berdasarkan kajian berdasarkan data tahun 2023 untuk bidang fokus seperti perubatan, pembangunan kejuruteraan, mana berkaitan bidang STI lah, Sains Teknologi Inovasi, enrollment dia ataupun kemasukan pelajar ni berdasarkan rekod saya baca semalam, lebih kurang dalam plus minus ada dalam 200,000 sahaja. Selebihnya dalam 300,000 lagi adalah bidang-bidang bukan berkaitan STI atau Sains Teknologi Inovasi. Jadi untuk kalau ikut by data KPT, setiap tahun kita akan menganugerahkan ijazah ataupun diploma ataupun sijil kepada para graduan daripada poli, universiti awam, universiti swasta ni around dalam 500,000 hingga 600,000. Berdasarkan doktornya pengalaman daripada tahun-tahun sebelum COVID dan sampai sekarang, adakah jumlah kemasukan pelajar tu makin kurang ke atau makin bertambah ke ataupun okey je, masih kekal sama jumlah pelajar dalam kelas tu? Saya persilakan Dr. Tan dulu. Okey, boleh. Okey, sebagai pensyarah atau penyelidik di Universiti Malaya, saya rasa generasi muda tu mempunyai pemikiran yang bercampur-campur, yang bergantung kepada bidang-bidang tertentu. Walaupun STI, ada bidang yang AI, ada bidang yang computer science, kejuruteraan ataupun semiconductor, engineering and so on. So yang bagi yang popular tu memang still diminati ramai. You akan mendapati kebanyakan pelajar tu masuk bidang-bidang ataupun program-program yang popular. Program-program macam science to learn, biologi, kimia, fizik tak berapa dinikmati, dan juga kalau sains bersepadu tu bagi sains perubatan, bioteknologi, biokimia tak banyak lagi. Kerana dari pandangan saya tu hal ini kerana peluang pekerjaan tu tak banyak di Malaysia. Ini menyebabkan keminatan mereka tu tak begitu tinggi lagi. Walaupun mereka minat sains, tetapi to be realistic, bila habis pengajian tu dia kena masuk ke dapatkan kerja kan. Kalau industri tu ada tapi tidak begitu cerah, dia akan memilih topik-topik ataupun program-program yang lebih trending. Ya, oleh itu dia boleh memastikan bila dia graduate tu dia akan dapat pekerjaan yang tertentu, at least basic level tu tapi itu terendah sangat.
Tapi bagi seorang parent, sebagai seorang parent bagi 2 orang anak, saya dapati generasi muda tu agak pintar, memang pintar. Daripada zaman saya dulu. Okey. Mungkin 3 atau 5 tahun lebih awal pendedahan mereka terhadap sains dan teknologi daripada saya. Oleh itu, saya rasa tiada masalah untuk bagi mereka untuk menceburi sains, basically. Just that peranan ibu bapa yang menjadi faktor-faktor utama sekarang kerana ibu bapa tahu trend-trend tu kan. Ibu bapa pun tahu prospek pekerjaan yang berlainan. Oleh itu mereka so-called membantu ataupun membimbing mereka untuk memilih macam program-program berlainan yang lebih bercerak dari segi prospeknya dari awal permulaannya. That's why you akan nampak siswaza, pasca siswaza tu tak begitu banyak dah. Ya, itu memang itu trend kat UM lah, sebab doktor previously ada pensyarah kat UM. So roughly itu yang trend kat UM lah. Ya, dekat sebelum zaman COVID tu banyak student. Okey. Tetapi selepas zaman COVID saya susah nak dapatkan student. Saya pun tak tahu apa yang telah berlaku beberapa tahun ni, tapi saya rasa the data analysis tu sudah menunjukkan sesuatu. Okey. Macam mana Dr. Ang pula sebagai pensyarah dan pendidik di UKM? Adakah trend yang sama juga ke, ataupun macam tadi Dr. Tan mention pasal dia adalah sebagai ibu bapa. So saya nak trigger soalan yang sama jugalah. Dia indirectly. Nanti Dr. Tan pun saya minta jugalah untuk ulas sikit. Sebagai parent dan sebagai pendidik, sebagai pensyarah, sebabkan apa dia sudut enrollment pelajar satu lagi, kalau kata sebagai parent, asa nak minta tak, ataupun just ajar anak-anak basic science ni ini dia, ataupun nampak lebih cerah kalau kat Malaysia ni, kita ambil Malaysia lah, bukan luar negara, tapi Malaysia ni kalau science ni bidang-bidang ni sahaja yang lebih contoh, sebagai contoh perniagaan, undang-undang sebagai peguam, sebagai inilah perunding. Kalau tak jadi peguam dekat mahkamah pun dia jadi perunding yang berdaftar. Jadi gaji mereka pun sebenarnya lebih nampak signifikannya lebih besar lah daripada bidang sains ni. Okey doktor. Mungkin saya boleh kongsikan sedikit pengalaman saya semasa masih kecil lagi. Okey. Saya rasa darjah 4 tu pertama kali saya didedahkan dengan subjek sains. Tapi sekarang saya dengar kata darjah 1 dah ada sains kan. Tapi dulu darjah 4. Dan pertama kali saya menduduki peperiksaan subjek sains tu, saya dapat E ke gagal. Tak pasti, mungkin sebab saya tak beri perhatian dalam kelas ke. Tapi memang saya tak tahu macam mana nak jawab soalan tu, sebab dia tanya berkenaan dengan objektif, hipotesis. So semua tu saya macam tak pernah belajar, tak tahu macam mana nak menjawab soalan itu. Tapi lepas tu saya ada beli satu majalah sains masa itu, sebab kita tak ada internet lagi. Sebab saya berasal dari luar bandar, kampung. So memang tak ada akses kepada internet. Dan saya belajar daripada sains, majalah sains tu macam mana nak menjawab soalan-soalan sains. Dan selepas tu saya memang dapat A. Okay. So saya rasa itu daripada sifat ingin tahu saya. Saya nak tahu macam mana nak selesaikan isu itu. Dan ditambahkan dengan pengalaman saya sebab sungai yang berdekat dengan rumah saya itu dia nak keringkan. So saya memang nak terlibat dalam bidang sains yang boleh menyelesaikan ataupun membantu mengatasi masalah yang alam sekitar yang kita hadapi sekarang. So itu pengalaman saya. Tapi saya rasa masa itu saya tak fikir tentang peluang pekerjaan lagi. Mungkin tu zaman dulu pun. So macam kita pun tak ada akses kepada internet, maklumat pun kekurangan. So kita belajar mengikut apa yang ibu bapa suruh ataupun apa yang cikgu bagi nasihat tu lah. Tapi saya rasa generasi sekarang mereka sebenarnya mereka lebih mudah terdedah dengan informasi ataupun maklumat yang terkini, dan mereka juga lebih tahu berkenaan dengan peluang pekerjaan selepas mereka menghabiskan pengajian dalam bidang sains tu. Jadi saya rasa mungkin dari segi pengajaran dan pendekatan pembelajaran yang kita ambil dekat sekolah, mungkin kena cuba membangkitkan sifat ingin tahu pelajar, dan pada masa yang sama cuba memberi bimbingan ataupun kesedaran kepada mereka tentang bagaimanakah kemahiran ataupun pengetahuan yang mereka belajar itu boleh menyumbang kepada penyelesaian masalah ataupun memainkan peranan di kehidupan kita. Dan bukan setakat macam fokus belajar sains sebab nak dapat keputusan yang bagus. So saya rasa itu satu pendekatan yang kurang sesuai, sebab nanti bila mereka lazimnya mereka rasa sains subjek itu susah nak score,
Jadi mereka tak minat, mereka akan mengikuti aliran sastra. So saya rasa yang pendekatan itu mungkin kena berubah sikit. Dan seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat juga kan, generasi baru akan menyerap dan mendapatkan maklumat daripada pelbagai platform yang juga kian berubah. Mungkin dulu internet saja, lepas tu social media pun ada, lepas tu website semua yang tu. So sekarang kita ada TikTok lah, IG semua yang tu. Saya perasan macam yang mesti pun buat buat sains kan, podcast. So ini merupakan satu saya rasa satu usaha yang bagus sebab kita cuba nak sampaikan maklumat yang terkini kepada golongan yang generasi muda ini supaya mereka dapat menyerap maklumat itu. Dan ya betul yang pengajaran, pembelajaran pun kena bersifat fleksibel lah dan mudah sesuai untuk supaya kita dapat pastikan minat pelajar tu dalam bidang sains tu kekal berada dan peluang pekerjaan tu saya rasa nanti kita mungkin ada soalan yang boleh fokus pula yang ini. Okay. Tu doktor pula sebab tadi kan mention yang kalau kata untuk trigger anak kan, kalau kita fokus, kalau kata akan datang berjaya. So doktor Tan pula kalau kata untuk dah ada anak, kalau macam doktor Ang mention tadi akan bagi nasihat salah tuju je nasihat macam mana. Tapi kalau kata doktor, adakah doktor nak menggalakkan anak doktor sendiri ikut jejak langkah doktor sebagai saintis atau sebagai penyidik, ataupun okey bidang fokus kita belajar sains basic saja, basic knowledge cukup, basic knowledge saja cukup, supaya nanti kan budak ni okey anak saya tahu dah, okey basic dah ada, matematik, fundamental semua lengkap. Naik sekolah menengah nak pilih pilihan mana itu up to dia, ataupun dok cakap kena sains sebabkan ini minority punya ni ada signifikan kepada contribution pada humanity. Macam mana doktor? Okey, bagi saya sebagai ibu bapa, saya menghadapi banyak masalah sepanjang journey saya sampai hari ini. Oleh itu saya rasa journey itu memang sangat susah. Bagi ibu bapa kami tak nak anak susah. Kebanyakan. Okey. Tapi kadang-kadang you tak nak dia mencuri sains, tapi dia memang minat sains. Then dia cakap nak jadi doktor, dia tahu ayah dia saintis, dia pun nak jadi saintis. Tapi dia memang suka membaca, suka sains, teori sains tu tersebut. That's why dia sentiasa tanya saya banyak soalan yang kadang-kadang saya juga kena fikirkan. Saya rasa kita sebagai ibu bapa, kita tak seharusnya memutuskan dia punya connection tu dengan sains. Sains tu adalah satu teknik untuk menyelesaikan masalah. Dia terlibat dalam bidang, mana-mana bidang. Walaupun social science tu sejenis sains. Dan kehidupan kami sekarang semua terlibat dengan sains. Cuma tidak disedari. Oleh itu sains tu memang penting. Apa yang komen saya sebelum ni adalah berkenaan dengan sains bioperubatan. Okay. Sains bioperubatan tu dia memang kurang kerana macam AI. AI itu satu teknologi. Dia akan memutuskan hala tuju berbagai bidang pada masa depan. Kerana sekarang bukan programmer pun boleh buat programming guna AI. Oleh itu, saya rasa dalam bidang bioperubatan memang perlukan bakat-bakat generasi muda yang boleh menggunakan AI untuk membuat satu kajian. Kerana AI itu memang satu teknologi yang saya tak pernah fikirkan. Cuma satu instruction tu dia boleh buat benda yang banyak dalam beberapa saat. So, dorongan saya bagi anak-anak muda ataupun generasi muda adalah untuk menceburi apa-apa yang you memang minat, tetapi you guna teknologi ataupun tools yang sedia ada untuk mendalami sesuatu yang you memang minat. Ya, kerana generasi muda hari ini pun ada mementingkan hak sendiri dah. Sebab ibu bapa kami tak boleh minta buat apa yang dia tak nak. That's why saya rasa inilah kebaikan dari segi dia punya peribadi mereka untuk fight for themselves. Ya, mereka ada kesedaran diri yang memang bagus bagi saya. Okay. Jadi kalau kata roughly lah, sebab kan tadi doktor mention untuk pengambilan enrollment, lepas tu dari sudut ulasan sudut ibu bapa sebagai penyidik dan juga ni. Jadi kalau kata contoh lah, hari ni ada dekat luar sana sebabkan macam doktor mention tadi, dulu dia E untuk sains dia. Tapi sebabkan dia triggered, dia nak belajar sebab mungkin
pendanaan ilmu tu kurang, capaian ilmu tu kurang. Hari ni pencapaian ilmu tu banyak dah. Jadi kalau kata untuk doktor nak setengah orang tu mungkin dia masuk macam contoh. Saya dulu belajar sains dan dah masuk degree pun saya buat sains. Tapi macam saya tak tahu adakah sains ambil ni adakah satu yang signifikan bolehkah saya dapat kerja yang elok. Jadi banyak trend yang kalau kata ni di mana mereka okey ibu bapa saya mampu untuk tanggung dah ada dana dan sebagainya kita sambung master lah tapi sebenarnya dia sambung tu sekadar sebab tak dapat kerja jadi sambung master. Adakah itu satu laluan yang baik? Satu. Second pula ni untuk soal kedua doktor. Kalau mereka sambung ni sebenarnya apa yang patut mereka fokuskan dulu bila sambung ke tahap seterusnya sebagai daripada degree ke master ke PhD. Sebab untuk tips lah sebagai dah jadi pensyarah lama, pendidik lama dan dah dapat pun title sebagai penerima anugerah Saintis Muda Negara. Silakan Dr. Ang saya bagi peluang. Okay, sebenarnya saya tak setuju dengan tindakan di mana pelajar dia sambung master ataupun PhD semata-mata sebab dia tak dapat kerja pada masa sekarang. So sebab nanti bila dia menceburi dalam master dia kena buat penyelidikan, doktor falsafah pun sama. Jadi bila dia dipaksa buat sesuatu yang bukan minat dia, nanti bila dia dah tamat pengajian, kalau dia tamat tu okay lah kalau dia tamat. So dia susah juga untuk mengaplikasikan apa yang dia belajar tu dalam bidang pekerjaan dia. So mungkin dia kalau dia tak minat dalam bidang ini, nanti dia dah habis, mungkin dia tak akan cari kerja dalam bidang ni. Dan dia akan jadi masalah bila dia terpaksa ambil kerja dekat bidang yang lain, lepas tu nanti orang akan salahkan macam kamu ambil master tu macam tak ada makna kan. So saya kurang setuju kalau ibu bapa suruh anak dia sambung master ataupun PhD semata-mata pada masa itu tak jumpa pekerjaan. Dan bagi saya sesiapa yang memang berminat dalam bidang sains, mempunyai sifat ingin tahu yang kuat, nak selesaikan masalah yang kita hadapi, nak menyumbang kepada masyarakat dan negara kita, memang digalakkan untuk menyambung master ataupun PhD. Okay, baik saya setuju apa yang Dr. ulaskan. Hal ni kerana kebanyakan generasi muda tu dia tak ada hala tuju. Jika tiada peluang pekerjaan, ya kebanyakan dia meneruskan pengajian pasca siswaza kerana dia tak dapat cari pekerjaan bila dia habiskan siswaza. Oleh itu itulah satu fenomena yang kami dapat perhatikan kebelakangan ini dan saya rasa kalau nak mencari dia punya masalah akar tu adalah mewujudkan peluang pekerjaan yang mereka boleh memahami dan mengetahui dia punya nilai. Dan selepas dia habiskan pengajian tu, dia akan terus menceburi industri-industri tersebut ataupun menyumbang dengan seterusnya tanpa melalui satu macam transition phase yang kami tak tahu nak buat apa. Ya, yang itulah yang penting sekali. Ini bukan saja responsibility on one ministry, bukan kementerian yang satu saja, tetapi juga Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi dan juga mana-mana pihak yang terlibat dalam penghasilan bakat generasi muda dalam masa pendek, sederhana dan juga panjang. Okey. Jadi ni berkaitan mesti pula. Sebab kemanapun anugerah ni pun anjuran mesti. Jadi kalau doktor pun doktor memang aware lah, maksudnya doktor memang maklum mengenai mesti kita ada rangka kerja 10-10 MySTIE di mana kita ada bidang fokus yang kita mesti fokuskan bidang-bidang ini untuk menjadi pemacu teknologi di Malaysia. Jadi pandangan doktor lah, adakah Malaysia di landasan yang tepat untuk menjadi sebuah negeri pengeluar teknologi menjelang tahun 2030 ataupun masih ada lagi ruang dan jurang yang perlu diperbaharui? Kalau kata berdasarkan polisi dan dasar yang sedia ada ni, doktor rasa mencukupi tak? Ataupun nampak macam mesti kerja dengan silo je, kementerian lain tak membantu. Jadi nak dapatkan doktor punya respon lah. Saya pilih Dr. Tan lah. Okey. Saya rasa rangka kerja ni adalah baik dari segi kerana we start from scratches. Okey. Ada rangka tu maksudnya ada execution. Saya percaya Malaysia dalam landasan yang betul dengan rangka ini untuk menjadi pengeluar teknologi, tapi beransur-ansur dalam bidang yang berlainan kerana obviously Malaysia ada macam dia pentingkan sesuatu ekonomi daripada yang lain kadang-kadang. That's why
kena bergantung kepada bidang-bidang yang terlibat. Namun bagi pemahaman saya terhadap negara pengeluar teknologi itu adalah negara yang menghasilkan harta intelek sendiri dan menghasilkan produk yang yang special untuk yang boleh menjadi satu produk yang memanfaatkan semua. Tapi bukan sekadarnya untuk menghasilkan produk untuk pelabur asing. So yang itu pemahaman yang ketara lah untuk macam mana nak kami mendefinisikan pengelola teknologi. So sebagai pengelola teknologi, suasana yang menyokong inovasi yang baru memang kena ada. Kerana unicorn yang berbilion-bilion tu dia start from scratches kan. Dia pun dasar from innovative idea yang memerlukan sokongan daripada berbagai pihak terutama kerajaan, kementerian berlainan. Kerana pada masa yang mereka masih embryo stage tu, mereka memerlukan sokongan bukan saja dari segi kewangan dan juga dari segi bakat-bakat yang ada dekat negara. Malah juga yang kementerian-kementerian yang boleh menyokong industri-industri yang boleh berkolaborasi antara satu sama lain untuk mewujudkan satu suasana yang memang bagus untuk mereka meneruskan fasa penerokaan untuk mencapai tahap-tahap tertentu. Yang itulah saya rasa dia akan bersama-sama dengan pengeluar teknologi boleh dikaitkan bersama sekali. Ya. Okey, Dr. Ang. So, saya rasa yang rangka kerja 10-10 MySTI itu merupakan satu rangka kerja yang baik sebab dia memberi panduan kepada penyelidik di Malaysia untuk terlibat dalam bidang yang selari dengan hasrat negara. Tapi saya rasa dia boleh lebih terbuka sebab mungkin ada bidang-bidang tertentu yang susah nak padan kepada rangka tersebut. Dan saya percaya kementerian ada buat tindakan mendapatkan pendapat daripada semua penyelidik untuk tambah baik rangka kerja ini. Kalau tak silap, sebab saya pernah menjawab satu survey yang berkaitan dengan yang ini. Dan saya juga percaya Malaysia sebenarnya mempunyai potensi untuk merealisasikan hasrat untuk jadi sebuah negara pengeluar teknologi pada tahun 2030 sekiranya kita mampu mewujudkan satu ekosistem yang komprehensif, yang sihat, yang boleh mendorong pada pencapaian hasrat itu. Contohnya tadi sumber bakat tu kena berterusan. So kita kena pastikan pelajar memilih aliran sains dan mereka betul-betul berminat dan mampu mengaplikasikan apa yang mereka belajar tu dalam semasa selepas mereka tamatkan pengajian. Dan itu membawa pada lagi satu kekangan iaitu peluang pekerjaan. Yang saya rasa rata-rata di Malaysia ni peluang pekerjaan dalam bidang sains ataupun penyelidikan dan pembangunan kita panggil dia R&D mungkin kurang sikit terutamanya di industri dan di kilang-kilang. Rata-rata saya rasa industri kita mereka lebih suka menggunakan teknologi ataupun penyelesaian yang sedia ada dari luar. Dan sebab itu graduan dalam bidang sains mereka susah nak dapatkan kerja dalam bidang penyelidikan dan pembangunan itu. So saya rasa mungkin kerajaan boleh memainkan peranan untuk menggalakkan industri supaya fokus kepada penyelidikan dan pembangunan. Daripada kita bergantung pada penyelesaian daripada luar negara, kita boleh membangunkan penyelesaian ataupun penambahbaikan terhadap produk, operasi, perkhidmatan syarikat tersebut dengan menggunakan bakat yang kita ada di Malaysia ni. So itu dari segi sumber bakat, dan kita kena pastikan kerjasama antara universiti dengan industri lebih rapat, mungkin melalui agensi kerajaan sebagai satu platform yang menggabungkan universiti dengan industri. Sebab saya rasa universiti kita dah ramai penyelidik dan ada banyak pattern intellectual property yang kita dah failkan. Tapi saya rasa IP yang kita failkan tu setakat IP saja, dokumen saja dan tidak diguna pakai oleh industri. So mungkin saya rasa kita ada jurang dekat sini dan kerajaan mungkin boleh lihat kepada aspek ni, bagaimanakah IP-IP yang kita dapat daripada hasil penyelidikan ini boleh diguna pakai dan digunakan oleh industri di Malaysia. Baik. Okey. Jadi roughly memang Dr. nampak
signifikan lah dan kita mampu untuk mencapai matlamat mestilah matlamat mengenal kerja 10-10 untuk menjadi negara pengolah teknologi lah. Tapi dengan bersyarat lah, maksudnya kita kena ada penglibatan daripada tak bergerak secara silo dah kata dia. Jadi soalan saya berbalik pula pada tadi Dr. Tan ada mention mengenai AI. Okay. So berkaitan dengan teknologi Venom, saya pergi pada Venom baik semula lah. Adakah AI ni signifikan? Adakah nanti AI ni membantu kalau kata akan datang bila adanya teknologi AI? Okay, so bila protein ni kan dia berbentuk macam satu bentuk algoritma atau satu bentuk Tetris lah, kalau kata bahasa permainan lah. Kita letak bentuk bulat, tunangkan masuk sini kena bentuk mungkin bentuk petak. Mungkin kita kena sesuaikan macam mana nak bagi coding dia proper apa semua tu. Adakah AI ni membantu untuk memudahkan proses tu ataupun AI ni akan komplekskan proses sebabkan AI ni banyak data. Dan mungkin data yang ada currently tak cukup banyak, tak cukup abundant untuk membolehkan data tu disintesiskan, dianalisis dan sebagainya kalau ada gambar tu AI. Ataupun data yang cukup, AI ni sangat membantu. Pandangan doktor. Okey. Bagi AI ni, dia bergantung banyak kepada database. Okay. Database tu kalau besar ataupun lebih tepat, dia akan membuat satu analisa dan juga memberikan cadangan yang sangat betul dan saya rasa memang berguna untuk berbagai bidang-bidang termasuklah saiz berbagai perbuatan. Hal ini kerana bila kami nak membuat satu penyelidikan, especially at the screening phase, kita tak ada macam reference. Kami keadaan kami adalah untuk melakukan satu kali eksperimen untuk setiap yang kami rasa berpotensi kan, iaitu menggunakan masa, gunakan sumber tenaga yang banyak. Tapi melalui AI dengan menganalisakan penemuan-penemuan yang sudah ada melalui database yang sedia ada, kami boleh mengetahui apa yang sudah dilakukan dengan lebih cepat tanpa melalui literature search yang mengambil masa sangat lama. Oleh itu database itu memang penting dan dia memang membuka satu peluang kepada banyak orang untuk melakukan sesuatu yang berinovatif dan juga kreatif dalam bidang-bidang yang berlainan. Tapi AI sekarang masih tidak mature in terms of dia punya teknologi. Aplikasinya masih dekat tanya soalan yang biasa. Okay. Ya. Dan kebanyakan student tu guna untuk buat assignment. Yang itulah yang kami kena mengajar macam mana menggunakan AI dengan lebih berkesan dan membantu mereka untuk membuat pemikiran dengan lebih mendalam terhadap sesuatu masalah dan bukannya untuk menyelesaikan masalah assignment mereka. Ya, yang itu saya rasa boleh guna AI untuk pemikiran, dari segi pemikiran, tapi bukan untuk membuatkan assignment semata-mata. Okey, maksudnya sekarang ni AI tu memang signifikan kalau dia dah betul-betul matured, signifikan untuk membantu teknologi base yang kajian doktor buat sekarang ni lah. Yeah. Dari sudut cakap algoritma data dan sebagainya. Tapi currently dia punya application tu maksudnya agak limited dan budak pun macam indirect dia salah guna lah. Yeah, Okey. betul. So untuk Dr. Ang pula, memandangkan AI ni, teknologi AI ni luas, data dia memang lagi banyak berbanding dengan doktor ni sebabkan ni kajian yang agak kurang macam cakap orang ambil berat. Dia punya komuniti pun kecil. Untuk kajian air ni komuniti besar. Sampaikan kita pun ada banyak kajian-kajian yang berfokus air sahaja. So aplikasi AI kepada kajian doktor. Okay, untuk bidang rawatan ataupun pengurusan air sisa dengan air ni, dia aplikasi AI memang mempunyai potensi yang besar. Sebab mungkin ramai yang tak tahu bahawa dalam logi rawatan air dan air sisa, kita guna banyak tenaga. Okay. Sebab untuk setiap proses tu dia perlukan tenaga. Saya tak ada data tu, tapi saya rasa para hadirin boleh cari dekat internet. Memang sejumlah besar tenaga yang dihasilkan di dunia ni digunakan untuk merawat dan menghasilkan air bersih untuk penggunaan orang ramai. So dari segi aplikasi AI, dia lebih kepada pengoptimaman proses. Sebab proses dia mungkin menggunakan tekanan yang berbeza, menggunakan dos bahan kimia yang berbeza,
ataupun kawalan suhu, kawalan pH lautan tu untuk biological process, semua yang tu kan. So kawalan semua itu sebenarnya kalau kita ada AI, dia boleh mengumpulkan semua data tu, lepas tu melalui algoritma yang kita bangunkan. So dia boleh memberikan satu kesan pengoptimuman. Contohnya daripada guna tekanan 3 bar, mungkin yang optimum tu 2.5. So dari situ kita boleh jimatkan penggunaan tenaga ataupun penggunaan bahan kimia juga. Sebab biasanya saya rasa kalau kita tak ada operator yang biasa, mereka gunakan tekanan dengan dos tu mengikut pengalaman yang lepas. So agak susah untuk kita untuk mengetahui kualiti air tu dari masa ke semasa. Tapi dengan AI ni, bila kita ada sensor yang boleh mengumpulkan data tu, so AI dia boleh mengesan perubahan kualiti air dari masa ke semasa. Dan daripada AI tu, dia boleh memberikan arahan kepada proses tu untuk mengubah operasi dia. So dari situ kita boleh menjimatkan penggunaan tenaga, menjimatkan penggunaan bahan kimia, semua yang itu. So dari segi pengoptimuman, merupakan satu bidang aplikasi AI yang besar dalam bidang rawatan air sisa itu. Dan saya juga setuju dengan apa yang Dr. Tan kata, yang aplikasi AI bagi golongan pelajar. So saya pun perasan pelajar menggunakan AI untuk menjawab soalan tugasan. Dan sepatutnya kita kena menggunakan AI ini dengan macam ChatGPT dengan lebih berkesan. Dia lebih penting sebagai screening, penyaring saringan maklumat awal yang kita dapat. Lepas tu kita sendiri yang kena analyse data yang kita dapat tu dan menjawab soalan tugasan tu dengan menggunakan ayat sendiri. Dan bukannya kita copy bulat-bulat daripada apa yang AI bagi kita. Okey, jadi dengar para siswa kat luar sana, degree holder ke siapa, jangan guna AI copy bulat-bulat. Pindah sikit, kreativiti kena ada sikit. Okey, jadi itu sebenarnya itulah kalau kita nampak kat sini, adanya significant value di mana AI ni memang membantu dari sudut sebab kita betul saya setujulah dengan apa yang Dr. Am mention, optimumkan penggunaan tenaga sebabkan bila kita dapat data real time data berdasarkan sensor. Dan kalau kata untuk buat mengurangkan kos untuk dari sudut teknologi untuk Venom sebab kita tak perlu buat kam amal, kita boleh buat simulasi dan komputer saja berdasarkan data yang cukup banyak lah. Jadi penggunaan AI ni kena ni lah sebab kita pun untuk makluman mesti pun kita dah pun melaksanakan pelahala 7 AI dan ini juga kira sesiapa nak tengok dia punya guideline apa semua tu kita ada kat web Mosti. Bolehlah siapa-siapa yang berminat boleh tengok, kita ada guidance kita ada kat sana. Seterusnya kita nak tanya dengan doktor lah. Kita untuk maklumkan juga pada hari ini Anugerah Saintis Muda Negara tahun 2024 anjuran Mosti telah dibuka dan pada tahun ini anugerah ini dibuka pencalonannya kepada semua warga Malaysia yang menjalankan penyelidikan dan pembangunan di Malaysia. Had umur kita naikkan daripada 35 tahun kepada 40 tahun ke bawah. Nilai hadiah kita naikkan daripada RM10,000 kepada RM20,000 dan juga kategori kita perbanyak kategori. Sebelum kita ada 2 kategori sebelum saya masuk tadi pada 2019 iaitu Anugerah Saintis Muda Sains Hayat dan Anugerah Saintis Muda Sains Fizikal. Sekarang ni kita buka kepada Anugerah Saintis Muda kategori Sains Biologi, Fizik, Kimia, Kejuruteraan dan Perubatan. Jadi ramai-ramai boleh buka ke web Mosti untuk melihat dia punya guidance dia. Seterusnya kita nak ucapkan terima kasih lah kepada Dr. Ang Wei Loon dan juga Dr. Tan Kee kerana datang sudi meluangkan masa. Dr. Tan ni pun kalau ikutkan masa dia memang hari ni dia cakap hari ni dia memang usahakan juga slot dia. Sebabkan dia akan fly ke China untuk bertugas di sana sebagai ni dan Dr. Ang hari ni dia ambil masa dia kelas dia tangguhkan hari ni untuk kita. Jadi kita sangat-sangat terima kasih kehadiran mereka berdua sebagai pemenang Anugerah Saintis Muda Negara tahun 2022 dan 2023. Jadi kita juga akan kita ucapkan terima kasih lah yang tidak diucapkan kepada panel jemputan episod Bual Sains Podcast Mosti. Jangan lupa untuk saksikan episod akan datang Bual Sains Podcast Mosti minggu hadapan. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih.